أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah. Syukur pada Allah hari ini hari Ahad bersamaan 13 Oktober 2024. Pengajian kita pukul 10.05 malam. Sambungan tadabbur surah Al-Qari'ah bermula ayat yang ke-6 insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Jadi dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, wa fi dzikri hatainil amarataini takhwifun linnasi wa tahdhirun syadid. Summa dzakaral jazaa'a 'alal a'mali wa ahwalin nas. Kemudian Allah Taala dalam ayat ini Allah Taala membicarakan balasan kepada amalan-amalan manusia dan juga Allah menceritakan mengenai ahwalan nas, keadaan manusia, wa tafarruqahum fariqaini ijmalan. Dan secara ringkas Allah Taala bagi tahu manusia nanti di akhirat akan terbahagi kepada dua bahagian. Tetapi Allah Taala membicarakan secara ringkas saja. Firman Allah Taala, fa amma, maka adapun. Jadi ibu ayah kalau digunakan amma, kalau kita jumpa amma, biasanya paling kurang ada cerita mengenai paling kurang dua kumpulan, dua pecahan. Adapun fa amma, maka adapun man, orang yang. Jadi siapa-siapa yang dah belajar bahasa Arab dengan ustaz kursus hari itu, ada man soalan. Tapi adakah di sini man di sini terjemah dia soalan ke ataupun terjemahnya orang yang ataupun barang siapa yang? Kalau soalan saja, siapakah? Tapi man di sini bukan soalan. Tapi man di sini adalah orang yang namanya man mausul. Siapa yang belajar? Nanti man mausul, orang yang kan. Fa amma, maka adapun man, orang yang saqulat. Saqulat ni daripada sin, sa, qaf, lam. Saqal maksudnya berat. Saqulat, berat. Mawazinuhu, timbangan dia. Berat dia punya timbangan dia. Maksudnya timbangan amal baik dia lah. Amal baik dia lebih berat daripada amal jahat dia, amal buruk dia. Barang siapa yang berat timbangan baik dia, fahuwa, maka huwa, dia orang yang timbangan amalnya lebih baik, lebih berat daripada timbangan kesalahan dia, keburukan dia, maka fahuwa, maka dia, yakni orang yang berat itu, fi, di dalam, aisyatin, aisyah maksudnya kehidupan, dalam kehidupan radiyah. Radiyah maksudnya yang diredai. Radiyah makna yang diredai. Radiyah dengan makna mardiyah, yang diredai. Okey. Maksudnya apa? Ai, terjemah dia, tafsiran dia, ai amma man saqulat mawazinuhu bi an rajahat hasanatuhu aw a'maluhu as-salihatu ala sayyiatihi fahuwa fi 'aisyatin mardiyatin yardaha sahibuha fil jannah. Barang siapa yang mengerjakan atau barang siapa yang berat
timbangan-timbangan kebaikan dia ataupun berat amal-amal baik dia mengatasi amal jahat dia ketika dihisab di mahsyar nanti, fahuwa, maka orang yang begini berada dalam aisyatin mardiyah, kehidupan yang diredai dan yang disenangi. Yardaha sahibuha fil jannah, yang mana empunya syurga yang dia masuk tu pasti akan redha sereda-redanya apa yang Allah balas pada dia. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, asal masuk saja dalam syurga, tak kira syurga besar macam mana syurga tu, syurga yang macam mana pun keadaan dia, asal saja kita masuk dalam syurga, kitalah Tuhan punya syurga. Dan pasti satu orang yang masuk syurga, dia tak akan ada sedikit pun rasa tak puas hati dengan syurga yang dia dapat. Ibu ayah, ada tak orang syurga yang besar, syurga kecil, syurga, ada yang orang syurga kecil sikit, ada tak? Ada orang syurga besar, ada orang syurga dia kecil sikit. Betul kan? Ada kan? Ada. Tapi adakah orang yang syurga dia kecil, dia akan cemburu pada orang syurga besar? Ada tak nanti? Yang syurga kecil, dia akan cemburu ke? Tak, dia tak cemburu, dia tak ada cemburu. Walaupun syurganya lebih kecil daripada syurga orang lain, tapi dia sentiasa dapat nikmat dan nikmat dan nikmat, dan dia sentiasa redha dengan apa yang dia dapat. Dia takkan ada langsung perasaan tak puas hati, kenapa syurga saya kecil, kenapa syurga saya tak besar. Amalan saya banyak, kenapa dapat syurga kecil? Takkan berlaku ibu ayah, takkan berlaku. Asal masuk saja dalam syurga, maka satu orang tu pasti redha, dia pasti lega dan dia pasti selamat. Tak ada dengki, betul. Tak ada dengki. Tapi ini bagi siapa? Bagi orang yang amal kejahatan, amal kebaikannya lebih baik daripada amal, lebih banyak, lebih berat daripada amal buruk dia. Allah gunakan kalimah al-aisyah. Fi aisyatin, aisyah. Aisyah ni maksudnya satu kalimah, kalimatun tajma'un ni'ama allati fil jannah. Kalimah aisyah tadi dalam ayat yang ke-7, aisyah, kehidupan. Maksudnya kehidupan yang penuh kenikmatan, segala nikmat syurga, nikmat yang besar, nikmat kecil, pada nisbah nikmat tu sendiri ada nisbah nikmat yang besar, dapat lihat wajah Allah, ada nikmat yang kecil. Tapi semua nikmat-nikmat itu termasuk dalam kalimah Aisyah. Jadi kalau orang nama Aisyah, perempuan yang hidup hati dia, yang hidup amal agama dalam diri dia, itu Aisyah. Tapi kalau Aisyah, maksudnya kehidupan dalam syurga yang penuh kenikmatan, semua jenis kenikmatan termasuk dalam kalimah Aisyah tadi. Dan kehidupan dia, kehidupan yang penuh kenikmatan itu pula radiyah, yang sangat-sangat dia redha dan dia puas hati, takkan ada rasa nak keluar daripada syurga. Jadi setakat 2 ayat tadi, sebelum kita teruskan, rasa macam mana ibu ayah? Rasa senang tak masuk syurga? Ataupun tak apalah ustaz, tak payahlah fikir-fikir syurga ni, kan? Kita mestilah kita nak sangat ibu ayah. Bayangkan syurga yang paling kecil pun masuk saja syurga, walaupun syurga paling kecil, ibu ayah, syurga paling kecil berapa besar dia? Syurga paling kecil berapa besar berbanding dunia ni? Syurga ni maksudnya orang yang terakhir masuk syurga. Dia last masuk syurga. Lepas tu pintu neraka pun, maksudnya dia masuk neraka dulu, dah kena basuh, kemudian dah habis dosa-dosa dia dibasuh, dia masuk syurga Allah Ta'ala, kemudian pintu neraka pun dipatri, yang dalam neraka takkan keluar selama-lamanya. Jadi ibu ayah, berapa besar syurga yang paling kecil tu? 10 kali ganda lebih besar daripada dunia ni ibu ayah. 10 kali ganda lebih besar daripada dunia ini. Itu pun tetap akan diredai oleh penghuni je, oleh Tuhan punya syurga paling kecil itu. Kita dapat syurga paling kecil pun dah syukur dah. Tapi tak naklah masuk neraka dulu, seksa. Biarlah kita masuk syurga terus tanpa hisap kalau boleh. Ataupun timbangan kita berat, masuk syurga. InsyaAllah ibu ayah ya, usahakan sama-sama insyaAllah. Okay, kita teruskan. Okay.
Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa amma dan adapun orang yang khaffat, yang ringan, mawazinuhu timbangan dia, maksudnya amal baik dia lebih ringan daripada amal jahat dia. Amal jahat dia memberati timbangan neraca tersebut. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi digunakan ummuhu. Ummu tu ibu ayah, ummu kalau dalam bahasa kita biasa kita gunakan ummu, terjemahnya apa? Betul Daniel, satu syurga tu untuk seorang, ketua dia seorang. Masya-Allah tabarakallah. Masing-masing syurga masing-masing. Okey ibu ayah. Biasa ummu terjemahnya apa? Fa ummuhu hawiyah. Biasanya dalam bahasa kita, ummu, ummi, apa terjemah dia? Dalam bahasa kita. Mak kan, ibu kan, ibu. Jadi apa sifat yang ada pada ibu sehingga ibu digelar ummun ataupun ummi dalam bahasa Arab? Semua macam ni, ummuhu hawiyah. Jadi anak-anak, secara fitrahnya ibu ayah, anak manusia ke, anak binatang ke, dia cari siapa? Lahir-lahir saja dalam keadaan tak tahu apa-apa, dia cari siapa dulu? Dia cari ibu. Tak kira lah anak binatang ke, anak manusia ke, dia akan cari ibu dia. Kenapa? Kerana ibu dia tempat kembali dia. Dia akan terus kembali pada ibu dia. Okey. Ayat ni, orang yang ringan, amal kebaikan dia berbanding amal buruk dia lebih banyak, lebih berat. Fa ummuhu, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nampak tak situ kenapa dipanggil ibu itu ummu ataupun ummi dalam bahasa Arab, nampak tak ibu ayah? Kerana tempat kembalinya anak-anak. Anak-anak akan terus cari ibu dia. Maka di sini fa ummuhu hawiyah. Maka tempat tinggalnya, tempat kembalinya yang dia akan kembali adalah hawiyah. Hawiyah. Hawiyah ni maksudnya neraka lah. Neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Okey. Wa ma adraka, tahu tak kamu? Ibu ayah banyak tak jumpa ma adraka, banyak tak jumpa dalam Quran? Selalu diulang-ulang, terutama dalam juzuk ammah, banyak ulang ma adraka. Kan? Jadi ma adraka terjemahnya tahukah kamu? Terjemah mudahnya tahukah kamu? Ma hiya. Okey. Apakah ia? Ma hiya, apakah ia? Okey. Cuba tengok terjemah. Ma hiya, apakah ia? Betul? Ma tu terjemah apakah. Ayat 10, ma tu apakah, kan? Jadi bermakna ma tu ma apa ibu ayah? Ma tu ma apa? Ma tu ma soalan, ma istifham soalan. Apakah ia? Jadi asalnya ma hiya. Ma hiya, hiya tu dia, ia untuk muannas. Kalau muzakkar huwa, maskulin huwa. Kalau feminin hiya, ma hiya. Tapi di sini ada huruf tambahan, huruf ha di belakang ibu ayah. Cuba tengok, ada tak huruf ha di belakang? Jadi pasal apa? Kerana nak samakan di belakang tu semuanya. Kalau di belakang tu Aisyatin radiyah, fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi asalnya tak ada ha tu, tapi dia adakan disebut ha tu untuk samakan dengan bunyi-bunyi belakang tu. Okey. Wa ma adraka, tahukah kamu ma hiya, apakah itu? Apakah itu neraka? Neraka hawiyah itu. Hawiyah itu apa? Narun hamiyah. Ia adalah neraka yang api yang sangat panas. Hamiyah tu sangat panas. Okey. Kalau satu orang demam panas, apa dalam bahasa Arab demam panas? Humma.
Dalam bahasa Arab disebut humma, demam panas. Jadi hamiyah, sangat panas. Jelas ya? Okey. Ulang balik. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan dia, timbangan kebaikan lebih ringan daripada timbangan kejahatan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahu tak kamu apa itu neraka hawiyah? Neraka hawiyah itu adalah narun hamiyah, api yang sangat panas. Apa tafsiran dia? Itu baru terjemah. Ay wa amma man rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi, orang yang kejahatan dia lebih daripada kebaikan dia. Aw lam takun lahu hasanatun ya'taddu biha, ataupun tak ada kebaikan yang dia bawa bekal. Dia tak buat persediaan apa-apa pun bekal baik. Dia tahu-tahu mati tak ada bekal. Famaskanuhu aw ma'wahu jahannam, maka tempat tinggal dia nanti dan juga tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wasammaha ummuhu, Allah Ta'ala namakan neraka itu sebagai ummuhu. Ummuhu hawiyah. Kenapa? Li'annahu ya'wi ilaiha kama ya'wi tiflu ila ummihi. Kerana orang-orang yang kafir ni bila dia mati tak bawa bekal, amal kejahatan lebih banyak daripada amal kebaikan, maka dia akan pergi, automatik dia akan pergi terus ke neraka sebagaimana anak kecil terus pergi dapatkan ibu dia untuk menyusu, untuk berlindung. Wasumiyat jahannama hawiyatan wahya al-halikah. Dinamakan neraka jahannam itu wasumiyat jahannamu hawiyatan. Dinamakan neraka jahannam sebagai hawiyah kerana hawiyah itu maksudnya al-halikah, yang membinasakan. Hawiyah maksudnya halikah, yang membinasakan. Li'annahu yahwi fiha ma'a umuqi qa'riha. Kerana dia akan membinasakan, menghancurkan dalam neraka tersebut bersama dengan dalamnya neraka, masuk dalam, lagi dahsyat, dia punya azab. Wa li'annaha narun atiqah, dia adalah neraka yang sangat panas. Wa nahnu nu'minu bil mizani kama wurida fil Quran. Ibu ayah kita beriman tak dengan mizan? Apa dia maksud mizan? Mizan maksudnya neraca. Neraca timbangan tu, mizan tu neraca timbangan. Okey. Ada tak neraca timbangan di akhirat nanti ibu ayah? Ada disebutkan. Tapi adakah kita membayangkan neraca tu macam kat dunia ni, maaf saya kata macam gambar dacing BN UMNO ke BN kan? BN tu kan dacing. Bukan macam tu kita membayangkan, bukan. Tapi kita faham kalau kita dacing, itu dacing. Okey, itu dacing, itu mizan. Tapi mizan yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah bagi tahu, duna an nadriya kaifiyata waznihi wa taqdirihi, kita tak tahu bagaimana Allah menimbang menggunakan mizan, bagaimanakah cara timbangannya, bagaimanakah sukatannya, kita tak tahu. Tapi kita beriman adanya mizan, adanya neraca timbangan. Faham tak ibu ayah semua? Jangan kita duk bayangkan pula di masyarakat nanti ada macam dacing tu ditimbang macam tu. Kita jangan duk bayang macam tu pula. Kita beriman adanya mizan, tapi bentuknya, caranya, kaifiatnya kita jangan duk bayang-bayang. InsyaAllah ibu ayah ya. Okey. Jadi ibu ayah setakat itulah. Untuk malam ni setakat itu saja. Setakat itu saja tafsiran daripada sambungan tafsiran surah Al-Qari'ah ayat 6 sampai habis sampai ayat 11. Adakah ibu ayah dapat manfaat daripada pengajian pada malam ini? Terutamanya tadi tu kalimah kenapa dipanggil Ummun, kan? Kenapa dipanggil Aisyah tadi, dan beberapa perbahasan yang lain. Kalau ibu ayah ya, kalau dapat alhamdulillah, nanti ada rakaman boleh dengar balik rakaman dan salin insya-Allah ya, rugi kalau tak salin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim.